Dan bagi mendapatkan perkembangan operasi mencari di talian ketika ini, Azmi Osman, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Assalamualaikum, Saudara Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Saudara Azmi, kita pun tahu hampir sebulan berlalu. Adakah terdapat sebarang petunjuk ataupun kemungkinan ditemui setakat ini, Saudara Azmi? Okey, berdasarkan kepada pencarian kita dalam kes kehilangan 7 pelajar orang asli di Gomusang. Nah, walaupun pada peringkat awal terdapat petunjuk seperti mana perjumpaan sarung kaki dan juga tapak kaki, tetapi berasaskan kepada analisa yang dilakukan oleh pihak PDRM bahawa penunjuk itu adalah tidak tepat dan ini bukan hak milik kanak-kanak berkenaan. Jadi buat masa ini pencarian yang kita laksanakan dan masih lagi belum menunjukkan satu petunjuk yang baru di mana dan ke mana arah sebenarnya kanak-kanak berkenaan. Walaupun usaha-usaha telah pun dilakukan merangkumi kawasan seluas lebih kurang 140 km radius dalam hutan berkenaan dan juga pencarian di kawasan bangsa-bangsa pembalakan, kawasan-kawasan penempatan orang asli yang lain dan di kawasan gua-gua termasuk sungai-sungai, tetapi ini masih lagi belum menunjukkan satu petanda baru. Yang menjadi persoalannya sekarang, di mana titik permulaan mereka hilang, itu yang tak dapat dimaklumkan oleh sesiapa dan tidak terdapat sebarang sanksi ataupun maklumat yang tepat berkaitan dengan lokasi ataupun titik permulaan kehilangan kanak-kanak berkenaan. Jadi, Saudara Azmi, adakah sebarang maklumat ataupun mungkin sebarang info itu tidak dapat lagi menyokong pihak berkuasa untuk mencari mana hala tuju ataupun mungkin radius pencarian juga akan diperluaskan lagi ke bagaimana, Saudara Azmi? Okey, buat masa ini berdasarkan pada perbincangan kita mengalihkan bilik gerakan kita ke IPDRM, Ibu Pejabat Polis Daerah Jajahan Gomusang. Tetapi proses pencarian kita masih teruskan dan kita akan buat gerakan pada setiap hari untuk meneruskan pencarian berkenaan. Dan saya juga berkeyakinan pencarian di kawasan-kawasan yang semakin jauh, saya rasa ini tidak boleh mendatangkan sebarang kesan ataupun tidak menampakkan kesan. Yang pertama, kalau kita melihat kepada struktur muka bumi di kawasan berkenaan, yang kebanyakannya berbukit, berbukau dan curam, jeram dan sebagainya, ada tidak mungkin kanak-kanak berkenaan untuk mendaki kawasan berkenaan. Apatah lagi kalau kita melihat pada orang dewasa sendiri, ketidakmampuan disebabkan tidak ada tenaga atau keupayaan. Ini kebuatan pula kanak-kanak yang semakin lama orang kata dah lama jadi tenaga mereka berkurangan. Dan yang keduanya, kalau kita lihat pula kepada kanak-kanak berkenaan sendiri, sebulan, kemampuan mereka untuk berjalan ke lokasi yang lebih jauh adalah juga tidak mungkin. Kerana di mana mereka mendatangkan semua makanan, apa yang mereka makan dan apakah mereka telah pun dididik untuk survival di dalam hutan berkenaan. Jadi berdasarkan kepada temu bual dan juga bicara saya dengan waris-waris dan juga bapa-bapa kepada orang asli berkenaan, menyatakan bahawa mereka ini, kanak-kanak ini belum lagi terdedah dengan keadaan survival hutan. Mereka belum lagi diberikan pendedahan dan juga tidak ada ilmu pengetahuan bagaimana untuk survival di kawasan hutan belantara. Dan itu saya menunjukkan bahawa kemungkinan besar bagi pandangan saya, ini tidak akan bergerak jauh ke pendalaman. Maksud saya sehinggalah kesepadan perak dan sebagainya. Kerana kemampuan kanak-kanak berkenaan. Dan kalau kita berdasar kepada tarikh kehilangan berdasarkan report yang telah pun dilakukan kepada pihak PDRM dan juga makluman pada pihak kita, bahawa keupayaan kanak-kanak berkenaan berjalan tentulah agak perlahan. Dan apabila keesokan itu kita memasuki kawasan berkenaan untuk melakukan gerakan mencari dan menyelamat, saya yakin bahawa keupayaan orang dewasa dapat menandingi kepantasan kanak-kanak berkenaan berjalan. Kita sempat untuk mengejarnya. Tetapi sekarang ini, di mana mereka? Itu menjadi persoalannya sekarang ini. Walaupun keseluruhan kawasan telah kita membuat search and rescue. Jadi, Tuan, mungkin Tuan juga boleh memberikan nasihat kepada orang di luar kerana banyak mereka mengaitkan kehilangan 7 pelajar yang hilang ini ada kaitan dengan unsur ataupun benda yang berkaitan dengan mistik dan juga misteri. Mungkin Tuan ada sebarang nasihat kepada mereka di luar sana? Okey, kepada golongan-golongan luar yang membaca mendengar berita ini, andaian-andaian yang mereka katakan bahawa terdapatnya unsur-unsur mistik ala haid dan sebagainya, saya tidak berapa yakin akan perkara ini. Walaupun kita akui benda ini wujud, tetapi pembuktian secara saintifik tidak ada.
alam mistik bukannya satu alam yang berasaskan pada saintifik. Jadi adalah suka. Jadi bagi saya, elemen yang penting sekarang ini ialah kepercayaan itu tidak boleh digunakan pakai setakat mana. Kalau kita panggil 100 bomo, benda yang akan sama akan berlaku. Jadi pokok pangkalnya di mana? Itu saja. Jadi saya beranggapan orang luar jangan menganggap bahawa mistik dan juga jenayah dan sebagainya diviralkan. Karena kalau dari aspek jenayah umpamanya, tidak ada pembuktian yang membolehkan pihak-pihak DRM mengatakan demikian. Dan pihak-pihak DRM masih menjalankan siasatan. Jadi tolong jangan buat andaian-andaian seperti itu. Sebaliknya pada orang luar, tolong bagi kerjasama terutama sekali kepada penggiat-penggiat dalam hutan yang masuk hutan, pemburu-pemburu ataupun pembalap-pembalap haram, atau bukan pembalap haram, pembalap-pembalap, memberikan keutamaan, maksud saya tu membantu pasukan penyelamat untuk gerakan mencari mereka. Dan sekiranya menjumpai sebarang kesan, tolong maklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab, terutamanya kepada pihak-pihak DRM untuk melaksanakan search and rescue bersama-sama kita dengan lebih terperinci. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan di atas perkongsian berkenaan. Itu tadi Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kota Baru Kelantan, Tuan Azmi Osman, dan Buletin Akwani berehat seketika selepas ini.